Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjukkan ada satu lagi kemudahan yang baru di dalam Google Meet ya, iaitu fungsi whiteboard ya. Okey, seperti biasa kita buka Google Apps ni ya. Okey, so dalam Google Apps ini ada Meet ya. Kita tekan Meet ya. Okey, so katakan kita ada meeting ya, dan kita dah schedule dalam Google Calendar ataupun kita masuk direct begini. So kita join or start a meeting dan kita type kelas yang kita nak ajar Okey, dan kita continue. Okey, so kita akan masuk ke paparan Meet ya. Okey, so bila kita masuk ke paparan Meet, okey, sini pun ada, kita boleh tukar background lah ya. Bila kita buka kamera ni dan kita boleh change background ya. Ada banyak features baru kat sini ya. Okey, so kita join now. Okey, so bila kita join now, kita copy ya meeting punya link ni ya. Okey, jadi apa yang kita nak bincang sekarang ni adalah okey, ini adalah untuk kehadiran ya. Kalau ini adalah untuk meet attendance. Okey, so apa yang kita nak bincang hari ni adalah di sini ya, di kawasan more options ni. Sebab kalau kita tengok dekat sini, kita pun dah ada satu features baru kat sini, host control ya, di mana okey, sini pun kalau kita tengok bila kita turn off, kita kalau kita tak nak, bila kita dah kadang-kadang kita bagi link ni awal, kita tak nak student tu masuk ya, jadi kita boleh hijaukan lah, so diorang takkan dapat masuk awal lah selagi kita tak masuk ya. Kalau kita dah bagi link, kita tak masuk lagi, diorang boleh masuk jika kita dah on button hijau ni. Dan kita boleh control, kadang-kadang mungkin tangan diorang tertekan sharing screen, so kita boleh control kat sini. Dan ini kalau kita nak benarkan, kalau tak nak kita block lah. Kalau ini pun sama, chat messages pun kalau kita tak nak pun kita boleh block ya. So ni dari segi meeting safety lah. Okey, ini untuk hide attendance ya. Okey, dan kalau kita tengok sini ya, dekat button 3 ni, yang penting kat sini kita tengok ada dekat atas sekali adalah whiteboard open jam ya. Selain daripada kita ada ni lah semua change background, change layout. So dekat change layout ni pun sebenarnya pun ada limitasi ya, tiles. Kita boleh change lah layout dia macam mana ya. Kalau kita nak layout auto, kita boleh maximum tiles display sampai 49 orang kan. Kalau kita boleh check lah ya kat sini, change layout ni kita boleh ubah-ubah lah ya. Kalau tile dah maksimum, spotlight tak ada. Okay, sidebar, so yang auto ni kita boleh control seramai 49 lah, boleh display ya, maximum tiles to display. Okay, so itulah untuk change layout lah ya. Okay, kalau kita nak banyak lagi, kita kena install di Chrome Web Store tu Google Meet Grid View lah ya. Kalau kita nak nampakkan lebih ramai penonton ke atau apa yang sedang mengikuti meeting tu ya. Tapi yang penting dekat sini whiteboard ni, kalau kita klik whiteboard ni, okey, kita klik start a new whiteboard ya. Okey, so bila klik start a new whiteboard, kita akan dapat satu paparan besar ni ya. Okey, katakan okey, kita tengok semua ni. Okey, ni untuk rename ya. Ini untuk kita rename. Kalau nak rename balik pun boleh ya, kita rename lah balik ya. Katakan pecutan kelas kimia pecutan SPM katakan kan. Lepas tu kita nak buat tarikh pun boleh ya. Tak nak tarikh pun tak apa ya. Jadi itulah apa kita nak catat ya.
tekan. So kita pun klik okey, so tukar ya. Dan sini adalah fungsi pen ya, kita boleh annotate. Okey, ni fungsi erase ya. Okey, jadi bila kita share screen, student akan nampak lah ya. Okey, ni untuk cursor. Okey, ini untuk sticky note. Kita nak letak katakan nota kan, nota ringkas kita nak catat kan. Okay, save. So okay, lepas tu ni nota ringkas dia, so kita boleh tulis lah apa pun kita nak. Kita double klik balik lah, so kita save. Ni macam mungkin catatan kat tepi ni, cikgu bila nak ajar ya, ada catatan kat sini. Okay, so dia buat nota ringkas, ataupun dia nak buat tentang objektif pembelajaran hari ini. Okay, objektif pembelajaran kita hari ini. Okey, ya. So kita bolehlah ya, tulis apakah objektif kita pembelajaran kita hari ini kan. Ya. Jadi bolehlah kalau kita nak tambah lagi, kita boleh klik lah. Okey, nombor 1 kita nak belajar tentang whiteboard, katakan ya. Whiteboard. Okey. Lepas tu yang kedua kita nak belajar tentang bagaimana nak annotate ya. Annotate slideshow. Google Slide dengan kita akan hari ini kita akan belajar annotate slideshow. Kadang-kadang kita nak bila kita nak bagi slideshow ataupun Google Slide ya, ataupun PowerPoint, kita upload dalam bentuk Google Slide dan kita nak annotate tak dapat dalam bentuk slideshow, so kita boleh buat di dalam Jamboard. Nanti saya akan terangkan. So kita save, so dapatlah apa yang kita nak belajar hari ni lah. Tak boleh enter dia sebab saya dah, kalau nak bagi cantik saya rasa tak boleh nak enter. Jadi cikgu-cikgu kena tekan space bar kot. Okey, so save. Jadi dapatlah kita punya objektif hari ni kan. Okey, ni kalau kita nak add image ya. Contohnya kita nak add image, saya nak ambil Google Slide saya sebab saya nak annotate. Bila saya ajar di Meet, kita tunjuk Google slideshow, tak boleh nak annotate. Kalau laptop kita tak ada Epic Pen ke apa ke, kita nak tak ada Epic Pen ke yang boleh guna atas screen tu, kita boleh guna cara ya. Kita ini adalah fungsi untuk sticky note. Okey, untuk image, image ni bila kita klik, bila kita klik image, dia upload. Upload ni kita boleh select files from device lah. Contoh kita nak ambil gambar katakan gambar ini. Okey, so dapat masuklah gambar tu dalam Jamboard kita ni. So ada image Jamboard. Okey, lagi adalah Google Image Search. Kita nak cari tentang acid image ya. Okey, so dia akan bagilah contoh-contoh acid. So kita select. Okey, dan kita dapatlah ya. Tengok okey, ni gambar atas kan, ada gambar nombor 2. So katakan kita nak dia di belakang, so kita boleh send to back. So gambar tu di atas sekarang ya. Okey, lagi adalah fotos. Kalau kita ada apa-apa fotos dalam kita punya drive ya. Okey, satu lagi cara yang saya nak terangkan di sini adalah Google Drive. Okey, Google Drive ni kita boleh sebelum saya nak tunjuk tentang kita insert Google Drive ni, sebelum tu saya tutup dulu ya. Saya tunjukkan circle. Okey, kalau kita nak circle, klik circle tu sampai ada tanda T tu dan kita boleh lukis lah. Kita nak tukar color pun boleh. Color dia tak banyak lah ya. Okey, lepas tu kalau kita nak text box, dah aktif tu, kita just klik saja, satu klik dan dia akan keluar lah. Kita lah tersengit sikit, kita ambil je. Okey, so kita boleh type perkataan kita ya, double klik, dan kita boleh edit ya. Okey, kita edit lah ke
kelas kimia, katakan ya. Okey. Dan ini adalah laser. Laser ni macam kita nak tunjuklah objektif pembelajaran kita hari ini adalah macam tu ya. Okey. Jadi lagi satu di sini expand frame bar. Okay, sekarang kita nampak slide ni satu saja. So kita boleh expand. Kita expand frame bar ni. Okay, ada satu. Katakan kita nak tambah slide lagi, kita add frame. Macam tu ya. So kita tutup balik dan sekarang kita ada 3 slide. 3. So kita nak expand, kita boleh expand. Okay, nak tutup balik, so kita ada 3 slide lah. Untuk kita tambah slide lah ya. Kalau kita tak nak expand balik, kita delete je. Jadi bila kita delete, so kita tengok memang ada satu slide sahaja ya. Okay, dekat sini adalah kita boleh rename lah tajuk kita tadi. So tak ada apa, kita boleh apa. Okay, lagi satu apa yang kita bincangkan, kita annotate, kita boleh download as PDF ya. Dan kita boleh make a copy ni untuk tujuan kita make a copy ni untuk kita berkolaborasi lah, ataupun kita nak bagi satu-satu board ya kepada student kita ya. Kita nak share kepada student kita kan. So kita boleh bagilah copy dokumen dan kita klik OK ya. Kita share lah. Okay, dan sini button share. Okay, button share ni bermaksud kita akan bagi link ya. Kalau boleh kita bagi link untuk anyone lah, sebab ada student yang luar daripada MOE kan. Dan kita buat view lah, sebab kalau kita buat editor, nanti ramai yang akan boleh edit board kita ni. Kita bagi link nanti pada student. Bila kita buka as an editor ya, kata kat sini kita buka dia sebagai editor, bahaya sikit lah. Tapi kalau untuk kolaborasi boleh ya. Semua akan memberikan pendapat dan sebagainya. Kita boleh minta setiap orang bagi pendapat, kita buat editor. So dia pun boleh permission editor. So dia pun boleh conteng-conteng. Tapi buat masa ni, kalau kita nak mengajar, kita tak nak ada siapa ganggu kita, diorang sebagai viewer saja, dan diorang memang tak dapat edit board kita ni ya. Okey. Okey, seterusnya sebenarnya untuk Jamboard ni kita tak boleh masukkan selain daripada JPEG, PNG ya. Kita tak boleh masukkan PDF, audio, video dan sebagainya. Jadi katalah kita nak masukkan PDF ke, kita kena snipping tool lah, jadikan di image ke ya, kita masuk, sebab dia memang tak ada yang lain lah, hanya add image sahaja ya. Add audio ke, video ke, tak boleh. Jadi apa yang boleh kalau kita nak ajar student nak guna slide, kita boleh guna Google Slide. Sebab okey, katakannya lepas ni saya nak masuk ke slide seterusnya adalah saya nak masukkan Google Slide saya ya. Jadi saya akan pergi ke Google Drive ya, sebab dalam Google Drive tu ada Google Slide yang telah kita sediakan. Tapi sebelum kita nak insert image, insert Google Slide dalam ini, sebab kita kan tak boleh nak insert Google Slide, PowerPoint, PDF, tak boleh. Kita kena jadikan dia image ya. Contoh kalau cikgu-cikgu ada PDF, nak masukkan juga kena snipping tool kan dia jadi image ke, ataupun supaya dia jadi bentuk image ya. Google Slide, PowerPoint pun tak boleh masuk dalam ni, kita kena download as image kan. Okey, so sebenarnya kita pergi ke Google Slide kita, Google Drive kita. Okey, dalam Google Drive saya ada Google Slide ini. Google Slide ni kita klik file, lepas tu kita download as JPEG. Kita download as JPEG. So ni dia ya, nampak tak, kita dah download slide pertama ni ya as JPEG. So show in folder. Okey, dan kita pun dah masukkan ke dalam komputer kita kan ya. Contoh kita buatlah satu-satu ni, kita masukkan dalam kita punya folder di
show in folder. So kita pindahkan ke kita punya folder ya, maksudnya semua slide tu ya, kita dah tukarkan dia ke dalam bentuk JPEG ya. Okey, kita pilihlah slide ya. Okey ya, okey, ini buat kita. Okey, tadi saya ada bagi tahu tentang kita boleh add image Google Slide ya. Google Slide tu perlu ditukarkan kepada bentuk image ya. Jadi saya dah tukar dan saya simpan di dalam komputer ya. Semua Google Slide yang saya dah download as image ya, yang seperti yang saya tunjuk tadilah ya. Okey, contohnya saya masukkan okey, ini slide yang pertama. Okey, kita pergi ke next slide ya. Sorry ya. Okey, apa yang saya bagi tahu tadi tentang Google Slide, saya dah tukarkan Google Slide tadi kepada bentuk image ya, iaitu senang saja kita download as ya, macam ni kan tadi, dalam bentuk Google Slide ni ya, dalam bentuk Google Slide ini kita pilih slide mana yang kita nak, file, download as JPEG ya, dan saya berjaya simpanlah di dalam file komputer saya. Dan sekarang saya nak upload, select files from device, katakan saya ambil slide yang pertama, so saya open. Okey, dan akan berada di slide yang kedua. So kita boleh besarkan lah ya, kita boleh besarkan image gambar ni ya. Ada pastikan ada anak panah tu ya. Okey, kita boleh besarkan. Okey, dan yang bestnya, asalnya tadi Google Slide kita tak boleh dah annotate, tapi dekat sini kita boleh annotate ya. Ya, kita boleh annotate dekat situ ya, kalau kita nak terangkan apa-apalah ya. Dan kita boleh padam ya, kita boleh conteng-conteng. Okey, slide yang seterusnya sama juga, kita ambil image, add image, kita upload, select files from device, dan kita ambil satu lagi slide ya, dan kita masukkan ke dalam Jamboard kita ya, dan kita boleh besarkan dan kita boleh annotate ya menggunakan pen ya. Okay, katalah kita nak highlight marker, okay, marker merah katakan, so kita highlight marker, ataupun kita nak guna highlighter, katalah highlighter kuning. Okey, so kita highlight ya. Kalau kita nak brush, so brush macam tu ya. Brush ni lebih, kita nak tukar color pun boleh ya. Guna brush lah untuk highlight, dia lebih tebal ya. Jadi kita boleh conteng-conteng lah ya. Okey, kita boleh annotate ya, kumpulan. Best kalau kita ada pen surface lah ya. Kalau tak ni kita hanya boleh guna mouse sahaja ya, ataupun kita ada Wacom ke, lebih cantik lah lukisan kita ya. Dan seterusnya lah ya, katakan kita nak annotate ya, kita kalau boleh kita buat tukar semua image ni sebelum kita masukkan dalam Jamboard lah. Jadi senang lah. Okay, katalah kita nak ada latihan ya, latihan student. So kita boleh upload files ni, okay, kita letak di sini. Dan okay, so kita boleh letak macam tu ya. Okay, so kita pun boleh bertanya dengan student ya. Dan kalau kita nak student berkolaborasi ya, untuk tulis jawapan di sini, so kita boleh share lah, sharekan kita punya link ni ya. Contoh kita kena tukarkan lah, dia ada banyak ya, restricted, Ministry of Education dengan anyone with the link. Jadi kalau kita nak senang, anyone with the link lah ya, ataupun kalau kita tak pun kita bagi link seorang-seorang kan.
bentuk dan diorang akan dapat message dalam email diorang. So kita bagi link dan kita nak diorang sebagai editor, kan? Jadi kita pun copy link ini. So bila kita copy link ini dan kita letak di ruangan chat kita, so diorang pun akan klik sinilah dan diorang akan berkolaborasi, ya. Dan maksudnya link ni akan di-share oleh semua student. Jadi kita boleh kawal lah, mungkin kita kata kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 ataupun kita sebut nama. So diorang akan tulis, ya, di sini berkolaborasi menulis jawapan, ya. Ataupun kalau kita pun ada board kosong pun, kita boleh tanya soalan. Kita kata senaraikan sifat asid, macam tu kan. Jadi diorang akan berkolaborasi lah, diorang akan letaklah jawapan diorang, ya. Ada yang letak di sini. So kita akan nampak pelbagai jawapan diorang, ya. So diorang akan isilah. Ni kita panggil kolaborasi, ya, duplicate. Okey, kita boleh duplicate, ya. Diorang akan berkolaborasi dan diorang akan tulislah. Mungkin kita sebut nama siapa dan diorang akan tulis. So kita akan nampak secara live, ya. Ataupun kalau kita nakkan diorang sebagai homework, katalah kita bagi kerja sebagai homework, nak minta diorang isi seorang-seorang, kita buat sebagai make a copy. So bila make a copy tu kita akan simpan dalam Google Drive, dalam GC kita boleh, macam dalam GC tu kita make a copy. So setiap orang tu tak nampak lah hasil kawan-kawan dia. Kalau kita buat di atas satu slide ni, semua orang akan nampak apa yang diisi oleh kawan-kawan, ya. Kalau kita make a copy hanya sebagai assignment individu lah, tak nampak jawapan rakan-rakan lain, ya. Okey, jadi contoh, ya, kalau cikgu nak buat pembetulan, dia boleh annotate lah. Okey, contohnya dia nak annotate. Okey, ni jawapan dia adalah plus 2, kan. Kita boleh annotate atas muka slide kita, kan. Ini adalah plus 3, kan, macam tu. So ini adalah apa, plus 1, macam tu, ya. So lepas tu kita boleh semaklah jawapan student tu betul atau tidak. Kita boleh annotate dekat situ, ya. Okey, so bila kita dah ajar semua ni, kita boleh download semua slide kita ni sebagai PDF dan kita boleh hantar kepada student, ya. So kita dah download ni sebagai PDF dan kita boleh bagilah semua nota-nota cikgu ni ada di sini yang kita dah belajar. So dia ni sebagai PDF, ya. Okey, besar sangat. Inilah, so budak student akan nampak lah apa yang kita katalah dia tertinggal dalam kelas meet tak join, kita boleh up lah dalam bentuk PDF ni. Ya, so banyak kegunaan dia, ya, dan banyak kita boleh gunakan whiteboard ni dia khususnya semasa kelas meet lah kita boleh gunakan Jamboard ni, ya. Okey. Okey, kita sebagai student, ya, kita akan klik link yang cikgu bagi tu dan kita akan masuk ke meet, ya. Okey, dan kita